Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Kepada yang telah subscribe saluran ini, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang belum subscribe, silakan untuk bantu saya tekan butang subscribe. Mudah-mudahan saluran ini boleh berkembang dengan lebih baik, insya-Allah. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kita dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba berikan. Pantun yang saya bacakan tadi ialah salah satu ungkapan pantun yang telah dilafazkan oleh seorang tokoh kemerdekaan negara kita, iaitu almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Pantun ini telah diucapkan oleh beliau semasa Kongres Partai Kebangsaan Melayu Melaya di Melaka ketika waktu itu. InsyaAllah video kali ini saya nak membawa penonton untuk menyoroti semangat perjuangan kemerdekaan seorang tokoh kebangsaan yang barangkali kita ada kenal tapi tidak mengenali dengan lebih mendalam, dan insya-Allah dengan sedikit bahan bacaan, pengetahuan yang saya ada, insya-Allah saya nak berkongsi kepada para penonton. Jika para penonton mempunyai info, maklumat tambahan berkenaan dengan tokoh ini, bolehlah tulis di ruang komen di bawah. Dan kalau ada kesilapan, kesalahan semasa saya mengucapkan cerita tentang tokoh ini, bolehlah diperbetulkan. Mudah-mudahan kita sama-sama beroleh manfaat daripada video ini, insya-Allah. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini merupakan salah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan dan nasionalis di dalam negara kita suatu ketika dahulu. Nama beliau yang asalnya ialah Burhanuddin bin Muhammad Noor. Beliau dilahirkan di Cangkat Tualang, Taiping, Perak pada 29 Ogos 1911. Kalau mengikut darah keturunannya, di sebelah ayahnya berasal daripada Minangkabau, Melayu asli Minangkabau, dan kalau di sebelah ibunya pula berasal daripada darah campuran Arab. Ayahanda beliau iaitu Haji Muhammad Noor yang berasal daripada Pagar Ruyung, Minangkabau, telah datang ke tanah Melayu sekitar usia 18 tahun. Di Pagar Ruyung, Minangkabau, ayahanda beliau mendapatkan pendidikan agama, dan ayahanda beliau pernah belajar di Mekah bersama dengan seorang tokoh ulama Nusantara yang hebat di tanah haram ketika itu, Syekh Abdullah Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdullah Khatib Al-Minangkabawi ini adalah merupakan seorang tokoh ilmuwan di tanah Arab ketika itu yang menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram ketika itu. Ayahanda Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini, Haji Muhammad Noor ini, telah datang ke tanah Melayu akibat diburu oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia ketika itu. Di tanah Melayu inilah ayahandanya bertemu dengan Sharifah Zahra, seorang perempuan darah campuran Arab, dan akhirnya lahirlah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Sebagai seorang anak yang sulung dalam keluarga, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini merupakan seorang anak yang sangat taat, yang sangat membantu ibu bapa, yang sangat jenius dan bijak pandai. Bahkan sifatnya yang paling hebat adalah dengan kelembutannya, dengan kesopanannya, dengan tata susilanya, sehingga digelar sebagai Abi Halim. Halim itu maknanya kelembutan, dan akhirnya menjadilah Burhanuddin Al-Hilmi, satu nama yang popular yang menggegarkan penjajah Inggeris. Pendidikan pertama Dr. Burhanuddin Al-Hilmi adalah sudah tentunya datangnya daripada ayahnya. Oleh kerana ayahnya juga merupakan seorang yang alim dalam bidang agama, ayahnya sendiri yang mengajar anaknya. Bahkan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi juga dimasukkan di sekolah-sekolah Melayu yang ada ketika itu. Pada tahun 1925, ayahnya membawa Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan adiknya pulang ke Minangkabau di Sumatera Barat untuk belajar di sana. Di samping belajar ilmu-ilmu agama, mereka juga diberikan pendedahan tentang adat, asal-usul bagi kaum Minangkabau supaya perjuangan tradisi nenek moyang tidak dilupakan begitu sahaja. Semasa di Sumatera Barat, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi melihat bagaimana masyarakat Minangkabau dan masyarakat Islam yang berada di Indonesia menentang penjajahan Belanda yang menguasai Indonesia ketika itu. Maka melahirlah semangat perjuangan
di dalam diri Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Selepas 6 bulan berada di Sumatera Barat, maka Dr. Burhanuddin Al-Hilmi kembali ke tanah Melayu dan bersekolah di beberapa tempat dan akhirnya bersekolah di Madrasah Al-Mansur Al-Islamiyah di Pulau Pinang. Di sanalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mendapat pendidikan moden bagi mengukuhkan lagi keilmuannya dan pengetahuannya. Pada tahun 1934, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mendapat beasiswa ataupun sumber kewangan untuk melanjutkan pelajarannya di Aligarh Islamic University di India. Dari sudut ilmu perjuangan pula, di sana beliau melihat bagaimana rakyat masyarakat India yang digerakkan oleh Mahatma Gandhi untuk menentang pemerintahan British yang menguasai India ketika itu. Sedikit sebanyak pengalaman hidup ini mendewasakan dan membesarkan lagi semangat perjuangan yang berada dalam diri Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Semasa beliau belajar di India, beliau pernah sempat ke Turki dan beliau pernah menjejakkan kaki di Palestin. Ketika itu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi menyertai perarakan untuk menentang pihak British di dalam perjanjian Balfour yang telah diusahakan oleh British ketika itu. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi telah ditahan oleh pemerintah British yang menguasai Palestin ketika itu, dan beliaulah anak Melayu yang pertama yang ditahan oleh British semasa berada di Palestin. Setelah selesai pengajiannya di India, beliau kembali ke tanah Melayu dan seterusnya mendapat tawaran untuk menjadi seorang guru di Madrasah Arab Al-Junaid di Singapura ketika itu. Di Madrasah Al-Junaid, beliau mengajar subjek berkenaan dengan bahasa Arab. Sewaktu di Singapura, beliau menekuni ilmu tentang perubatan homeopati. Beliau belajar dengan seorang Profesor Dr. Rajah berkenaan dengan ilmu homeopati. Atas dasar minat dan kecenderungan dia dalam bidang perubatan homeopati ini, beliau melanjutkan pelajaran di Ismailiyah Medical College di Hyderabad, India. Setelah selesai mendapat pengiktirafan sarjana dalam bidang homeopati, beliau kembali ke Singapura dan membuka satu klinik homeopati di Singapura dan satu klinik homeopati cawangannya di Johor Bahru. Semasa di Singapura, beliau banyak terlibat dalam bidang penulisan dan kewartawanan. Banyak tulisan-tulisan beliau mengkritik dasar-dasar pemerintahan British yang ada ketika itu. Akibat penulisan beliau yang begitu lantang, beliau pernah ditahan oleh British dan akhirnya beliau dijamin dengan satu bayaran jumlah lebih kurang 1,000 ketika itu untuk membebaskan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Permulaan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dalam gerakan politik kemerdekaan tanah air ini bermula pada tahun 1939. Beliau menganggotai Kesatuan Melayu Muda yang dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob ketika itu. Semasa tanah Melayu dijajah oleh Jepun, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini oleh kerana dengan kebijakannya, kepandaiannya dan jeniusnya ini, dia telah diberikan jawatan sebagai penasihat adat dan istiadat kebudayaan Melayu di Markas Tentera Jepun. Dengan kedudukan yang ada di dalam pentadbiran Jepun ketika itu, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi telah menganjurkan persidangan ulama tanah Melayu dan Sumatera. Semua ulama-ulama ini dihimpunkan untuk membincangkan tentang nasib dan hala tuju umat Melayu ketika itu. Persidangan pertama ulama Malay dan Sumatera ini berlaku pada tahun 1943 di Singapura. Antara ulama yang hadir adalah termasuk Buya Hamka daripada Kesultanan Melayu Delhi, Tengku Yafizam daripada Serdang, Syekh Abdul Afifuddin daripada Langkat, Tengku Daud Berureh, Tengku Muhammad Hasbi dan Tuanku Abdul Aziz daripada Kerajaan Aceh, dan ramai lagi termasuk daripada Sumatera Barat, Singapura dan Tanah Melayu diwakili oleh Syekh Tahir Jalaluddin. Selepas berjayanya persidangan yang pertama ini, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mencadangkan kepada Jepun yang memerintah Tanah Melayu ketika itu untuk menganjurkan persidangan yang kedua di Perak, iaitu dengan tujuannya untuk menghimpunkan para mufti di Tanah Melayu, para pemimpin-pemimpin majlis agama yang berada di Tanah Melayu dan para pemimpin institusi pendidikan ataupun persatuan yang ada di Tanah Melayu ketika itu. Namun
yang dirancang itu telah dibatalkan pada tahun 1945 kerana tempun bimbang dengan kesedaran dan kebangkitan umat Melayu yang akan menentang mereka satu masa nanti. Dari sudut perjalanan ke arah kemerdekaan, Dr. Burhanuddin Helmi bersama dengan sahabatnya Ibrahim bin Yaakob, iaitu satu gagasan tanah air untuk menyatukan di antara tanah Melayu dan Indonesia ketika itu. Maka berlakulah pertemuan di Taipei di antara Dr. Burhanuddin Helmi dengan Ahmad Mustaman dan Bung Karno dan Bung Hatta. Selepas kekalahan Jepun dan pengunduran Jepun daripada tanah Melayu, Dr. Burhanuddin Helmi lebih banyak menggerakkan usaha untuk ke arah kemerdekaan melalui Partai Kebangsawan Melayu Malaya. Dr. Burhanuddin Helmi memimpin Partai Kebangsawan Melayu Malaya ini sejak daripada 1946 sehinggalah pada tahun 1948 Parti Kebangsawan Melayu Malaya ini dibubarkan oleh pihak British. Dari sudut falsafah pendirian politik, Dr. Burhanuddin Helmi ini adalah mengambil jalan wasatiyah atau jalan pertengahan dalam memperjuangkan dan membela hak-hak bagi tanah Melayu ketika itu. Pada tahun 1950-an, Dr. Burhanuddin Helmi telah ditahan disebabkan peristiwa Nadrah yang mana Mahkamah Singapura telah menolak kesahihan perkahwinan antara Nadrah dengan Mansur Adabi dan seterusnya memerintahkan Nadrah dikembalikan kepada keluarga asalnya, dan ia mencetuskan demonstrasi dan bantahan besar-besaran umat Islam di Singapura ketika itu. Dr. Burhanuddin Helmi memainkan peranan yang besar dalam menggerakkan mobilisasi rakyat umat Islam untuk mempertahankan akidah umat Islam ketika itu. British menganggap gerakan Dr. Burhanuddin Helmi ini dalam peristiwa Nadrah ini boleh menggugat pemerintahan British. Maka atas nama Undang-Undang Darurat Singapura, Dr. Burhanuddin Helmi telah ditahan. Selepas Parti Kebangsawan Melayu Malaya dibubarkan, Dr. Burhanuddin Helmi telah bergiat aktif dalam Parti Rakyat Malaysia. Walaupun beliau bukanlah menubuhkan parti ini, ketokohan Dr. Burhanuddin Helmi ini sangat penting untuk menggerakkan kesedaran rakyat, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam haluan kirilah ketika itu. Seperti yang kita sedia maklum, Dr. Burhanuddin Helmi ini memiliki latar belakang pendidikan agama yang sangat kuat. Pada tahun 1956, Dr. Burhanuddin Helmi ini telah ditawarkan untuk memimpin Parti Islam Malaysia ketika itu, oleh kerana menggantikan Dr. Abbas Alias selaku yang di-Pertua PAS ketika itu. Oleh kerana kesibukan masa, maka Dr. Burhanuddin Helmi memimpin PAS pada tahun 1956 sebagai yang di-Pertua PAS yang ketiga. Pada tahun 1959 berlakulah pilihan raya pertama Persekutuan Tanah Melayu, dan Dr. Burhanuddin Helmi bertanding di atas tiket PAS di Parlimen Besut dan memenangi kursi sebagai ahli parlimen di kawasan Besut ketika itu. Walau bagaimanapun, kedudukan beliau sebagai seorang ahli parlimen tidak lama, dan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen Besut ketika itu telah dibatalkan di atas tuduhan kesilapan teknikal dan pengurusan dalam syarikat. Dan tokoh kemerdekaan ini meninggal pada 10 Oktober 1969 selepas sebulan beliau dibebaskan di dalam tahanan ISA. Dan tokoh ini adalah tokoh yang suka dicari ganti, seorang yang alim dalam pendidikan akademik, alim dalam pendidikan agama, termasuk menguasai tafsir dan hadis dengan baik, menguasai bahasa Arab dengan baik, bahkan beliau dikatakan menguasai 7 bahasa, seorang yang jenius, seorang yang berwawasan dan berpandangan jauh. Dan tokoh ini dimakamkan di Masjid Lama Taiping, dan makam itu boleh diziarahi sehingga ke hari ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni Dr. Burhanuddin Helmi yang telah memberikan sumbangan yang banyak kepada kita. Bukan sekadar sumbangan daripada perjuangan kemerdekaan, bahkan saya melihat ada juga tulisan-tulisan jurnal-jurnal yang menceritakan sumbangan beliau dalam bidang pendidikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hargailah
tokoh-tokoh kemerdekaan kita, pejuang-pejuang kemerdekaan kita, sama ada yang kecil ataupun besar. Mudah-mudahan mereka semua diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Merdeka! Allahu Akbar.